Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Bismillah, Fadil Tuan Pengerusi Surau Al-Jawahir yang juga yang simulkan Fadil Tuan Guru Ayahanda Tuan Haji Andi Arifin, Cikgu Andi, dan juga yang saya mulakan Tuan-Tuan Haji, Tuan Imam, Tuan Bilal, para jemaah sekalian, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya dapat bersama-sama dengan ayahanda Tuan Guru dan juga ayahanda dan juga bonda-bonda, kakak-kakak dan juga abang-abang sekalian. InsyaAllah hari ini saya nak kongsikan perbincangan berkenaan tentang tanda-tanda sihir dan juga kekuatan roh untuk mengatasinya. Kitab ini dikarang oleh Profesor Dr. Amran Kasimin, ya, dan kitab ini pernah dibincangkan di bahagian unit dakwah, pada tahun 2010, dan pengarang sendiri ada bersama dengan kami pada waktu itu untuk membicarakan. Jadi saya kira tak salah kalau saya bawa bersama dengan bapak-bapak, tuan-tuan haji, ibu-ibu dan juga hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan menyambung perbincangan berkenaan tentang apakah dia matlamat iblis dan juga syaitan di dalam mengganggu kita. Dalam kita nak merosakkan itu, ada diceritakan beberapa perkara tentang bagaimana iblis ini akan membawa manusia bersama ke dalam neraka Jahannam. Surah Fatir ayat yang ke-6 menyebut tentang bagaimana matlamat iblis dan juga syaitan ialah membawa manusia bersamanya ke neraka. Jadi kat sini iblis dan juga syaitan ini, tuan-tuan, kita telah sedia maklum, kita tidur, dia tak tidur. Mana iblis ni bila kita tidur, dia tak tidur. Dan mana kita tak tidur pun dia tak tidur. Jadi tak tahu bila masa dia tidur. Itulah kelebihan iblis ni. Maknanya dia hanya tidur pada waktu-waktu yang tertentu saja. Siang pun dia tak tidur kadang-kadang. Sebab itu iblis ni dia akan menjadi lemah apabila kita menjadi kuat. Itu isu dia. Bila kita jadi kuat, dia akan menjadi lemah. Dan kita kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kuat, dia akan menjadi lemah. Jadi kalau kita tengok dekat sini ada beberapa tempat di mana iblis dan juga syaitan ini masuk ke dalam tubuh badan bayi. Sebagaimana hadis sahih riwayat Muslim menyebut, siyahul mauludi hina yaqa'u naz'atan minasyaitan. Nabi sebut dalam hadis, tangisan bayi ketika lahir adalah tusukan daripada syaitan. Maknanya bayi yang lahir yang menangis, maka yang mengganggunya adalah syaitan. Maknanya dekat sini hadis sahih menyatakan sedemikian. Jadi sejauh mana pertemuan di antara pahaman moden dengan hadis Nabi ini. Kalau kita tanya hadis, memang hadis akan cakap sedemikian. Tapi kalau kita tanya doktor, dia kata bayi memang nangis. Sebab itu kalau bayi menangis, kita kena percaya. Selain daripada mungkin sakit perut ke, perut kembung ke, lapar ataupun haus, mungkin dekat situ ada gangguan syaitan. Sebab tu kita masih lagi menjaga. Lebih-lebih lagi bapa-bapa ataupun ibu-ibu yang faham. Mungkin anak-anak ni bila dia selamba je, maghrib-maghrib dia tak bayi kat luar, kan? Dibiarkan bayi kesorangan tanpa dijaga, ataupun dibiarkan pintu terbuka dan sebagainya. Itu mungkin mengundang kehadiran syaitan. Sebagaimana hadis sahih menyebut siyahul maulud, iaitu tangisan ataupun teriakan. Siyahun tu maksudnya teriakan. Teriakan ataupun tangisan. Maulud maksudnya yang dilahirkan. Maksudnya ayat ini merujuk perkataan bayi lah, bayi. Maknanya mendatangkan suatu masalah,
Maknanya iblis itu mendatangkan satu masalah kepada bayi. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang lain berkenaan tentang amalan semasa bayi ataupun ketika lahir supaya diazankan di telinga kanan dan juga mengiqamahkan di telinga kiri, itu juga disebut daripada hadis riwayat Al-Baihaqi. Maknanya hadis ni juga hadis yang popular dan kita perlu mengekalkannya sebagai umat Islam. Sekarang ini ada budaya di kalangan anak-anak moden ni, dia kata tak perlulah. Ada budaya tuan-tuan. Sebab saya dulu sebelum bertugas di bahagian penguatkuasa, saya dulu bertugas di bahagian dakwah. Dan saya bertugas sebagai pelawat hospital 1 jam. Ramai juga bayi-bayi yang bila kami melawat di unit bahagian kelahiran tu, ditanya, dah diazankan belum? Maka dia kata, apa nak diazankan? Kan azankan tinggi-tinggi pun nanti pesawat apa kadang-kadang belum jadi baik. Kadang itu jawapan mereka lah. Dia tidak percaya kepada barakah. Maknanya kadang-kadang ada sebahagian kita tak percaya pada barakah hadis Nabi. Kadang-kadang walaupun mungkin diazankan, lepas tu nakal, tapi satu masa datang hidayah balik. Kita tak tahu. Mungkin kebaikan kita pada hari ini mungkin berkat daripada azan kan semasa kita bayi. Maknanya itu keberkatan kita mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Percaya kepada berkata hadis. Dalam satu hadis menyebut, man mau wulida lahu mauludun fa'azzana fi uzunihil yumna wa aqama fi uzunihil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Nabi bersabda daripada hadis daripada Husain bin Ali, daripada baginda Nabi menyebut, barang siapa yang lahir atau barang siapa yang dianugerahkan baginya anak, hendaklah diazankan padanya di telinga kanan dan juga diqamahkan di telinga kiri, dan pasti tidak akan memberi mudarat akan dia ummus sibyan, iaitu sejenis syaitan. Nama syaitan itu adalah ummus sibyan. Ibu-ibu maknanya amalan azan ni perlu. Tak kira lah anak kita ke atau cucu kita ke ataupun cucu jiran. Kadang-kadang mereka perlukan bimbingan daripada bapak-bapak, daripada abang-abang, ibu-ibu. Mereka lahir je dia akan tanya, apa perlu kita buat? Maka masa inilah kita terangkan padanya pentingnya diazankan. Kadang-kadang tak diazankan. Tak kira lah sama ada anak itu anak halal ke, anak tak sah taraf ke, dilahirkan maka tetap juga mendapat hak yang sama dari sudut diazankan. Kadang-kadang bila anak tu dibiarkan, kan, maksudnya begitulah. Maknanya kadang-kadang kalau kita jumpa pun sebagai seorang Islam, kita kena tunaikan tanggung hak kita ataupun pengetahuan kita sebagai untuk mengazankan. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW yang lain juga, Nabi mengajarkan kita agar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa, dan juga semasa kita berada dengan bayi ini seringlah kita berdoa. Nabi mengajarkan kepada cucunya, maknanya Fatimah lah. Nabi ajarkan kepada Fatimah, Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain juga. Maknanya Nabi mengajarkan supaya mereka sentiasa mendoakan, agar bayi itu terlindung selama namanya bayi, belum ada kekuatan dalam tubuhnya. Maknanya sentiasa berdoa. Dengan doa yang bagaimana tuan-tuan? Doanya begini: a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri syaitan, min kulli syaitanin wa hammah, wa min kulli ainil lamah. Doanya, aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada setiap syaitan dan setiap kecelakaan, juga daripada pancaran mata yang tercela. Jadi mata yang tercela ni ada yang memaknakan daripada jahat lah. Mata yang tercela ni mata yang nak curi, nak culik, nak buat aniaya anak kita ataupun cucu kita, buat aniaya, nak buat jahat. Maknanya terlindung daripada gangguan syaitan, dan gangguan ini
merupakan datangnya daripada dua perkara. Pertama daripada syaitan, kedua daripada mata-mata manusia yang jahat. Maknanya mohon pada Allah Ta'ala. Satu, mohon pada Allah Ta'ala daripada syaitan dan juga daripada setiap kecelakaan. Satu, syaitan. Kedua, kecelakaan. Maka bagi ibu-ibu yang ada cucu, mana kita doakan sentiasa. Sebab kecelakaan anak-anak ni kita tak tahulah. Saya pun ada anak kecil. Maksudnya takutnya kita dengan anak kita lah, kan? Sebab apa? Sebab bila kadang-kadang melompat sana macam bapak je jugalah, kan? Dulu kan. Maksudnya melompat sana, melompat sini, kita risau. Kita risau. Maknanya bila kita mengadu dengan mak macam kau tu lagi jahat, kan? Kita pun tu diam je kan bila cakap macam tu. Maknanya nak digambarkan kepada kita, tuan-tuan, kita kena doakan. Lebih-lebih cucu lah. Mungkin ibu-ibu di hadapan saya ni ramai yang ada cucu lagi, kan? Datang ke rumah datuk neneknya nak marah pun suara tak sampai. Lompat, dia lompat dekat badan datuknya, lompat kat badan neneknya, kan? Cuma mampu menadah sajalah, kan? Sakit. Sebab cucunya dah ganas. Maka doakan mudah-mudahan tidak ada kecelakaan. Wa min kulli ainil lamah, iaitu daripada mata-mata yang tercela, mata kejahatan lah. Doakan. Sebab amalan berdoa ini adalah amalan asas, tuan-tuan, daripada sihir. Sebab kita tak tahu sihir itu bagaimana bentuknya. Ramai di kalangan kita ni mungkin ada dah percaya, dah mula kurang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginya dia nak nampak berkesan dia, kan? Setiap manusia ni nak nampak kesan dia. Jadi bila dia sembahyang ni, kerana tak nampak kesan dia. Padahal Tuhan dah bagi dah sebenarnya. Bila dia solat, dia dapat barakah hidup dia, dapat isteri yang baik, dapat rezeki yang kecukupan, dapat kesihatan yang baik. Dia tak tahu itulah rezeki dapat. Dia kata, dia kurang power ni. Dia pun main sihir. Dia hantar sana, dia hantar sini. Dia nampak orang lain susah, dia suka. Maka kat situ dia dah mula main sihir. Jadi dengan banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dijauhkan daripada sihir. Jadi tuan-tuan, ada beberapa kejahatan-kejahatan sihir ini. Antaranya, tuan-tuan, sihir ini juga ataupun syaitan ini juga sifat dia akan membunuh dan merosakkan manusia bersama makanan dan juga minuman yang dia makan. Dia masuk dengan cara makan atau minum dan juga masuk dalam tubuh manusia melalui tidur. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW ada menyebut tentang pentingnya kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana rumah yang tidak disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala akan dimasuki oleh syaitan. Kalau kita tengok daripada sudut firman Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan buka surah Al-Baqarah ayat 270, diceritakan dalam hadis ini menceritakan bagaimana manusia dirasuk oleh syaitan melalui salur darah. Manusia ini dirasuk oleh syaitan melalui salur darah dalam tubuh manusia. Sebagaimana mengisahkan dalam satu hadis tentang bagaimana diriwayatkan seorang sahabat namanya Safirah Safirah radhiyallahu anha menyebut baginda sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, sesungguhnya syaitan itu berlari dalam tubuh anak Adam melalui salur darahnya. Ni maksudnya nak gambarkan bahawa syaitan ni dia boleh masuk dalam badan kita ikut darah. Ikut darah pun dia boleh masuk. Maknanya nak menggambarkan betapa beraninya, betapa pandainya syaitan ini. Dia boleh masuk dalam tubuh badan kita melalui makanan, minuman dan juga saat kita tidur pun dia masuk, tuan-tuan. Rupanya time tidur pun dia masuk dalam badan kita. Maknanya kat situ nak digambarkan.
Yang paling mustahak sekali antara perkara yang dilakukan oleh syaitan ini tuan-tuan, dia akan mengganggu manusia semasa beribadah, terutamanya semasa solat, menyebabkan kita rasa teragak-agak ataupun merasa was-was. Sebab itu amalan ketika sebelum solat kita sebut surah An-Nas kan, baca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas sampai akhir ayat, ya. Maknanya nak mengelakkan kita daripada merasa was-was, kena sentiasa fokus, ya, ataupun sentiasa khusyuk di dalam ibadah kita. Jadi tuan-tuan, kat sini nak digambarkan itulah beberapa perkara tentang bagaimana syaitan itu masuk ke dalam tubuh badan manusia. Okey, itu satu. Seterusnya mari kita masuk dalam tajuk yang seterusnya berkenaan tentang beberapa ruangan iblis menyesatkan manusia. Saya nak kongsikan antara ulama sekarang menyebut antara perkara iblis merosakkan manusia adalah melalui saka. Saka ni, kalau kita tengok, saka ni diertikan sebagai salah seorang daripada keturunan ke atas seperti datuk, nenek, ibu ataupun bapa yang mempunyai ilmu yang melibatkan jin-jin ataupun bantuan jin-jin berpindah kepada keturunan berikutnya apabila waris yang asal meninggal dunia. Apabila ini berlaku, waris berupaya melakukan sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang yang menurunkan saka tadi pada kebiasaannya melibatkan usaha rawatan, biarpun tanpa proses pembelajaran. Jadi saka ini senang cerita orang yang mampu mengubat seseorang tanpa ada proses pembelajaran. Itu saka. Jadi kalau di kalangan manusia itu tiba-tiba dia boleh mengubat, macam kita ni kalau tak pernah kenal itu mana saka pun tak tahu apa itu saka kan. Tapi kalau kita jumpa orang tu tiba-tiba je, dulu dia gini, tiba-tiba jadi tengah cerita jadi dukun kan. Boleh mengubat orang kan. 5 tahun tak jumpa jadi dukun. Itu kadang-kadang saka lah. Kadang-kadang lah. Kita tak tuduh dia lah. Tapi saya pernah jumpa lah beberapa orang tu. Rasanya dulu dia kerja kelang. Gitulah kan. Contohnya dia kerja dekat Johor Bahru. Contoh. Tiba balik tanya dia. Sekarang dia kau tak tahu ke? Dia dah mengubat orang lah. Kita cakap bila masa dia belajar. Dia boleh buat orang lah. Orang beratur datang rumah dia, ambil air lah, dia buang orang kena kesawan lah, orang kerasukan lah, pengasih lah kan. Wallahualam lah tuan-tuan. Jadi kat sini, jadi saka ni diibaratkan keturunan dan juga ilmu yang diwarisi tanpa ada pembelajaran, proses pembelajaran. Maknanya proses pembelajaran itu dia tak belajar pun, tiba-tiba je pandai. Begitulah dikatakan sebagai saka. Jadi kadang-kadang perkara ini perlu dipahamilah. Maknanya kalau tiba-tiba saja pandai, maka kita harus berhati-hati je. Berhati-hati. Jangan mudah percaya. Khawatir kalau kita percaya, maka kita akan menjadi ataupun mendapat gangguan seterusnya, ataupun kita mungkin akan terkesanlah dengan kita punya ibadah, dengan kita punya amalan. Jadi sebenarnya kalau sakit, jumpa doktor lah. Ataupun tuan-tuan sakit, dicontohlah jumpa dengan orang yang ada ilmu agama, minta doa daripada dia, macam berkat, minta doa. Kalau ada mak ayah, minta doa mak ayah. Kalau ada anak nak sekolah, minta ayah, minta atuknya. Tok, doakan tok. Jumpa datuk, atuknya, jumpa neneknya, nak berkat, nak sihat. Ada setengah orang dia sakit, dia jumpa mak bapak dia dulu. Kan? Maknanya rupanya ubat yang berjarak datang daripada bapak dia, kan? Datang neneknya, kan? Sebab dia dah jatuh anak derhaka kat dia, sebab tu dia sakit, kan? Sebab tu dia susah. Wallahualam lah, begitulah contohnya. Jadi saya kira tuan-tuan, kat sini kita andaikan bahawasanya antara ruang iblis masuk ke dalam tubuh badan manusia adalah melalui saka. Yang kedua tuan-tuan, iblis juga boleh menyesatkan manusia melalui kaedah pembelajaran. Ada setengah orang dia belajar ilmu tertentu, ilmu pendamping, kan?
Dia pergi belajar di mana-mana lah, pergi ke luar negara sana kan. Dia jumpa dengan mahaguru-mahaguru, ataupun pawang-pawang, ataupun tok-tok tertentu, dia ambil ilmu yang tak betul. Itu maksudnya boleh. Dia sengaja, memang dia meletakkan dirinya memang dalam keadaan yang sedemikian. Sebab itu perkara ini ada orang buat macam tu. Ataupun contohnya dia pergi ke mana-mana, dia pergi ke hutan seorang-seorang, dia duduk kat hutan, dia pun cakap, oh, tolonglah hantu, datang padaku, damping padaku, dipanggil, wahai anak hantu kan, aku tahu asal usulmu, marilah kemari hai anak hantu, aku panggil engkau, aku ingin bersahabat denganmu, ini bertih makananmu. Dibawa bertih, kan, mari inilah bertih, inilah kuning telur untukmu, marilah kemari. Dipanggil ulang-ulang banyak kali. Kau nak apa? Kalau kau tak nak bertih, kau nak apa? Nak kicap, buat kicap nanti. Kau nak ayam panggang, ayam panggang. Kau nak gagak, buat gagak. Contohlah. Maka inilah amalan-amalan yang kadang dia saja dia tak payah pergi belajar pun tuan-tuan. Dia tak payah belajar pun. Dia kadang-kadang dia sengaja dia. Dia mandai-mandai dia buat macam tu. Maka perkara ini pun boleh berlaku. Boleh berlaku. Dia datang pergi laut, pergi hujung laut, pergi mana air tempat gelap, dia pun bahai je malang laut. Aku tahu mana kamu pergi, kemarilah kepadaku, dampingi aku, resapi tubuhku. Dia macam itu. Kemudian hantu tu mendongol dalam kepala botak, mendongol jendul, jendul punya tak lawa. Baliklah kau, kata tu mana boleh, kau dah panggil aku kena stay dengan kamu kan. Datang, mungkin datang mendongol bawa ikan, hantu laut ataupun dipanggil, kemudian dia akan mendongol dalam kepala botak ataupun dalam keadaan mata terbeliak, berwarna merah seperti bayi yang baru lahir, menjelma dengan tujuan, kemudian adakan perjanjian. Boleh ni tuan-tuan nak buat, tapi dia dengan kaedah pembelajaran. Tapi jangan buatlah, ini contohlah, nak bagi contoh tentang bagaimana iblis ni boleh dipanggil begitu. Maknanya songsang, maknanya ilmu songsang, ilmu songsang. Tapi jangan dibuat. Sebab apa? Sebab inilah cara iblis menyesatkan manusia. Jadi tuan-tuan, ada juga beberapa perkara yang dikaitkan tentang gangguan iblis ataupun syaitan melalui teater tradisional. Teater tradisional ni. Kerana pada teater tradisional atas dasar apa nama teater, tapi kena jagalah bentuk-bentuk teater tu, panggilan-panggilan, lagu-lagu yang menarik, nada-nada kan. Maka kadang-kadang lagu-lagu gendang-gendang yang tertentu, makanya dia boleh menarik makhluk halus. Maknanya perkara-perkara ini menyebabkan amalan-amalan ritual. Amalan ritual sebagai contoh tuan-tuan, permainan kuda kepang adalah satu jenis persembahan yang begitu terkenal di negeri Johor. Permainan ini bermula daripada ritual animisma pada zaman primitif. Jadi dia berasal daripada sembahyang semangat alam, worship of the nature spirits. Kan? Di kisahnya ni ada perjalanan. Dalam permainan ini, peraturan-peraturan ritual perlu dipatuhi oleh penari dan penonton. Penari tidak boleh memakai bunga, hanya pawang yang boleh membawanya. Dibawa semikian, kemudian penonton tidak boleh membawa bunga, terutamanya bunga cempaka, kerana penari akan tertarik kepadanya. Ni maknanya ada amalan kuda kepang. Amalan kuda kepang ni dulu zaman awal-awal 80-an, sebelum-sebelum tu lagi tu bolehlah kan, di Batu Pahat, di area-area kampung-kampung sana kan, Semangnam kan, Rengit kan. Itu kawasan-kawasan Baik Raja, Segarang, tempat saya dululah. Maksudnya banyak orang-orang Jawa, orang-orang yang sekitar itu main, boleh katakan. Mana amalan tersebut ni tuan-tuan pun kita kira pun kuda kepang pun sudah diharamkan di negeri Johor. Tidak dibenarkan sekarang. Tidak dibenarkan. Pada Johor telah haramkan kuda kepang. Sebab ada ritual-ritual yang beginilah.
Mana ada semangat menggunakan sajian tertentu, kemenyan, bunga cempaka, bunga siantan, bunga kenanga, telur mentah, padi, bedak muka, kelapa muda, jarum, bahan-bahan seperti air kelapa muda, bunga disediakan khas untuk penari yang mungkin akan meminta ketika dalam keadaan lupa daripada pawang. Ini amalan. Pawang memanggil semangat dengan membaca jampi di hadapan bekas perasap yang diletakkan di tengah-tengah pentas. Ada jampi-jampi ni lah. Abang lampir, tampor, relengan, Sumya, Maha Suci, Maha Agung. Wah, ni pada sampai habis lah. Nanti melompat pula kan. Melompat ada. Takut ada yang melompat kan. Saya baca-baca ni kan. Lila kebas ni, kebas. Bangun lah kan. Kalau ada rasa kebas ni. Wallahualam. Tapi nak digambarkan kepada kita, teater bukan sebarang teater. Maknanya ada yang dibenarkan, tapi ada juga. Bukan di negeri Johor, malahan di negeri-negeri lain juga ada yang lebih kurang samalah tentang bagaimana ritual-ritual ini. Sebab tu ada mungkin semangat gendang, gendut, apa kan, lenggokkan dan sebagainya. Maka dekat sini diandaikan ianya boleh menyebabkan iblis boleh masuk ke dalam badan kita. Iblis boleh memengsungkan. Itu tentang yang disebut sebagai teater tradisional. Jadi ambil ringkas sikit-sikit lah ya. Ibu-ibu, bapa, abang-abang, tuan-tuan guru. Ini sebenarnya saya kongsikan mengulang-ulang je sebenarnya. Kita ulang-ulang balik. Takarrara tahaqqaqa. Iaitu mengulang-ulang akan mengukuhkan. Dan juga ada beberapa ilmu kebatinan tentang mempertahankan diri. Ilmu kebatinan tidak menjadi masalah, tapi kalau seandainya ada dia yang menjadi silapnya, kalau tanpa ada latihan tiba-tiba boleh melompat, melenting, terbang dan sebagainya, maka di situlah dikhawatiri ada gangguan. Tiba-tiba boleh melompat tu. Dibaca je mentera terus boleh hafal jurus. Mungkin kalau bapa-bapa atau ibu-ibu dulu belajar ilmu silat, ulang-ulang kan, tapi ulang ini tak payah belajar, dibaca mentera je sikit lupa daratan, terus boleh melompat sana melompat sini. Maka kat situlah adanya perkara yang boleh dianggap sebagai menyalahi. Wallahu alam lah. Tapi kita sendiri dapat menilai sebagai orang yang faham agama ni, kita boleh menilai logikkah seseorang yang hanya membaca ataupun menyebut beberapa ayat boleh bersilat dengan sempurna. Siapakah yang dalam badan dia? Kita yang tak belajar pun tahu ini macam mana boleh cantik bentuk dia, boleh silat terbang berani gitu kan. Tertiba kan. Macam orang dirasuk. Padahal semasa belum baca penakut gabra ataupun pemalu, sopan santun, tapi bila dia dah sebut je nama dia, dia puk sana, puk sini kan. Sehingga kan akhirnya, wah hebat. Seolah-olah ada macam jadi Ultraman kan. Ataupun jadi Hulk. Ataupun Spiderman. Spiderman tu pun dia jadi kuat pun, dia sebab digigit oleh laba-laba kan. Superman tu sebab dia huruf S. Ataupun Hulk tu sebab dia marah kan. Dia ada logiknya, dia marah dia macam tu. Tapi ada setengah orang tu dia tak apa-apa lah, dia lupa. Maka kat situ adanya rasukan-rasukan tertentu, seperti orang yang histeria dan sebagainya. Jadi ulama menyebut amalan kebatinan yang tidak melibatkan pergerakan fizikal yang banyak, memadai berdiri tegak, tapi kemudian adanya bacaan-bacaan tertentu kemudian dia menjadi hebat. Ini yang disebutlah bagi kita yang mungkin tuan-tuan yang mungkin ada belajar ilmu silat ni fahamlah ya. Tapi mungkin yang tak pernah belajar macam saya ni memang tak fahamlah kan. Tapi hakikatnya kalau belajar okey, macam belajar taekwondo tu. Tapi kalau baca satu mentera tu kita kena berlapang dada lah kalau ditegur ni kan. Ada setengah-setengah orang tu bila saya bertanya dia tak terima, dia kata awak tak tahu, awak bukan silat. Tapi kenapa bila baca ketul tu boleh melenting?
boleh melompat tinggi. Patutnya kalau dia batu keting, batu potong air boleh tinggi, masuklah lompat tinggi. Wakil Malaysia kan. Maksudnya positif rekod lompat tinggi tu ataupun lompat galah tu dia akan pegang. Tak kata apa pecahkan. Kalau dah boleh lompat, tombak macam tu. Orang yang juara lompat tinggi pun, saya ingat paling tinggi pun dia mungkin atas para ni tuan-tuan. Ataupun atas lagi lah. Ini atas daripada tu. Siapakah yang melompatkan dia kan? Lepas tu cuba dalam keadaan dia begitu, kerajaan hantar dia untuk Piala Dunia, Olimpik. Saya ingat pihak Olimpik pasti akan buat ujian doping. Ujian doping ni ujian dadah. Dia tengok ujian dadah kan. Dia akan buat ujian dadah beberapa kali, ujian air kencing, saringan tu. Semua dia cek. Takutnya apa? Takutnya nanti mana tahu dia ambil dadah kan. Orang ambil dadah pun mungkin tak boleh lompat sampai gitu sekali. Nak digambarkan sedemikianlah. Digambarkan sedemikian. Maknanya wallahu alam lah. Tapi kita nak andaikan tuan-tuan yang saya muliakan, maka amalan kebatinan kat sini, amalan kebatinan ya. Jadi itu yang dimaksudkan di sini. Namun selebihnya itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Kalau latihan itu melibatkan latihan ada jurus buah pukul dan sebagainya, ada peringkat pertama macam taekwondo tu lah, peringkat pertama karate dan sebagainya tu. Itu saja. Kemudian seterusnya tuan-tuan, ada juga iblis masuk ke dalam tubuh ataupun merasuk manusia ini melalui mimpi. Mimpi-mimpi yang boleh merosakkan. Maknanya ada setengah orang tu dia bermimpi seolah-olah dia mendapat ilmu tertentu. Kemudian orang yang dalam mimpi tadi menyatakan dia sekian hari bulan, dia kiai dan sebagainya, maka itu kena hati-hati. Ini kena hati-hati kerana apa? Kerana belum tentu apa yang didapat itu benar. Ya. Belum tentu apa yang didapat itu benar, kerana ilmu tidak semudah itu. Ilmu ni tidak semudah itu. Kerana ilmu biasanya melalui pembelajaran. Melalui hafalan. Kadang setengah orang ngapal-ngapal pun tak ingat kan. Maksudnya kalau ada datang orang begini, kau amalkan ni, gini. Maka kemudian dengan ilmu tu dia boleh mengubat ataupun dia boleh merawat manusia, maka itu siapakah yang datang membagi rawatan tersebut. Kadang-kadang sedemikian gitu. Jadi iblis ni tuan-tuan dikhawatiri datang kepada manusia melalui jalan sedemikian. Cuma kita ni sekadar beringat, bukan apa kan. Dikhawatiri kalau yang datang itu benar, alhamdulillah lah. Tapi kalau yang datang itu bukan benar, maka dikhawatiri akidah kita akan terkeliru ataupun sebagainya. Kerana melalui amalan mimpi ini, cuma ulama menyebut tentang bagaimana manusia apabila bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka insya-Allah yang dijumpai itu adalah Rasulullah. Kerana Nabi pernah bersabda, syaitan tidak akan pernah mampu untuk menyerupai tubuhnya. Maknanya wajah Nabi ni syaitan tak boleh tipu. Maknanya dia takkan sanggup sedemikian. Sebab itu nak digambarkan kepada kita bahawasanya baginda Nabi SAW ni tidak boleh ditiru tubuhnya. Wajahnya tidak boleh tiru oleh syaitan. Ini nak menggambarkan kehebatan baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, jadi melalui mimpi ni kalau kita tengok ulama ada memberikan beberapa kupasan, antaranya di antara mereka yang melibatkan diri dengan amalan kebatinan, memperoleh ilmu melalui mimpi. Pada kebiasaannya, individu yang terlibat akan didatangi oleh lelaki dengan berpakaian berjubah, lalu memberinya doa-doa tertentu. Doa-doa tersebut kadang-kadang tidak diberikan sepenuhnya, ia diberi sedikit demi sedikit dan tidak lengkap, menyebabkan ia merasa
gairah yang bersangatan untuk mendapatkan doa sepenuhnya. Ini contoh doa melalui mimpi. Ini sebagian orang lah dia akan dapat macam tu. Jadi mungkin tuan-tuan, ibu-ibu belum pernah dapat ni kan. Jadi kita kalau dapat mimpi-mimpi macam tu, hati-hatilah. Ini cuma hati-hatilah. Tapi kalau mungkin doanya kita faham, dibagi ajar kita doa makan, dibetulkan kita mimpi, kita lah mimpi tu dibetulkan. Ni doa makan kau salah ni. Kan. Kau doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana. Ni doa makan biasa. Dalam mimpi kita dengar orang betulkan Al-Fatihah, itu memang andalah. Dalam mimpi apa lagi, belajar benda yang mungkin kita boleh dapat rujukan sepuluh. Tapi kalau dapat ilmu yang pelik-pelik dalam mimpi, itu antaranya. Ada setengahnya mimpi yang sedemikian. Wallahu alam lah tuan-tuan. Tapi ada orang mungkin macam itu. Dia dapat mimpi sikit demi sikit. Rupanya mimpi yang tersebut didatangi oleh iblis. Ini mungkin gangguan iblis melalui mimpi lah. Ya. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seterusnya ajaran ataupun iblis mengganggu manusia melalui ajaran sesat. Ajaran sesat. Kalau di Jabatan Agama Islam, ajaran sesat ni di bawah unit penyelidikan. Boleh dirujuk penyelidikan. Jadi ajaran sesat ni tujuannya menyesatkan manusia. Dia dengan pahaman-pahaman yang tertentu. Dia juga boleh terdiri daripada kumpulan-kumpulan yang sesat lah. Yang mungkin pembelajarannya pelik-pelik. Mungkin juga guru-guru ajaran sesat ini juga dia mengamalkan zikir-zikir yang pelik-pelik. Tuan-tuan pun kadang-kadang kita baca zikir ni macam pelik kan. Penat kita nak menyebutnya kan. Ataupun baca tertentu yang tidak disandarkan. Jadi apa yang kita baca selama ni, mungkin bapa-bapa, ibu-ibu yang baca selama ni mungkin dah dirujuk di Jabatan Agama. Sebab tu diteruskan. Tapi kalau datang daripada individu yang membawa ajaran-ajaran yang pelik-pelik, itu mungkin kita boleh tolak lah. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, tak ada yang pelik-pelik dekat depan kita ni. Mungkin di luar sana ada. Mungkin kalau ada pun boleh diajak berbincang. Dan kalau kita tengok guru-guru berkenaan ni mungkin menggunakan ajaran-ajaran yang mungkin dipelajari semasa betapa ke, ataupun mereka ajaran tertentu yang mana rekan-rekan ini merupakan satu perkara yang kadang-kadang mendapat bantuan daripada syaitan. Apa sebabnya? Sebabnya masakan mungkin dia boleh menarik perhatian pengikut. Nak cari pengikut ni bukan senang tuan-tuan. Sehingga kan ada yang sanggup berkorban nyawa, berkorban harta, berkorban makanan, berkorban duit. Semua ada setengahnya dia sanggup korbankan anak-anaknya. Macam itu sekali lah. Maksudnya diserahkan begitu sekali. Mungkin dia guna pukau ke apa kan sebagainya. Itu penampilan-penampilan yang kadang-kadang boleh menyebab manusia melakukan sedemikian. Jadi ajaran sesat ni boleh dikaitkan begitu juga. Jadi di negeri Johor ni saya tak tahulah, lupa lah itu, ingat antara bentuk-bentuk ajaran sesat. Tapi kalau tuan nak rujuk lagi, boleh rujuk di galeri. Sekarang ni musabaqah tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan, di galeri itu mungkin ada ditunjukkan lagi tempat-tempat ataupun bahan-bahan di mana boleh jadikan kita punya tontonan. Jadi inilah beberapa contoh tentang ajaran-ajaran ataupun perkara yang dikaitkan dengan penglibatan syaitan. Jadi tuan-tuan, itu yang satu. Dekat sini ada juga penglibatan diri dengan jin tanpa disedari. Ni mari kita lihat ada beberapa amalan yang secara kita tidak langsung kadang-kadang kita melibatkan diri dengan jin tanpa disedari. Yang pertamanya berubat dengan tukang sihir. Manusia yang berubat dengan tukang sihir, kadang-kadang kita tak tahu. Ada dalam WhatsApp ke, dalam mengatakan orang ni boleh mengubat, tiba-tiba kan dia pun pergi. Dia pergi je, asalnya apa? Sebab asal sembuh. Rupanya yang dijumpa tu tukang sihir.
orang yang mengamalkan sihir, ya, ataupun orang yang melakukan amalan-amalan yang berkaitan ataupun didampingi oleh jin. Maksudnya dan akhirnya dia memberikan tangkal-tangkal seperti azimat, ataupun memberikan bahan-bahan seperti kain ataupun kertas yang ditulis dengan raja-raja tertentu yang dibungkus dengan kain kuning. Tapi di sebalik bahan-bahan tadi itu mungkin disertai oleh jin-jin yang dipuja, yang datang melalui rangkaian jampi-jampi mentera atau lain-lain kaedah. Maknanya wallahu alam lah tuan-tuan. Kadang-kadang tangkal yang kita dapat tu ada mentera-mentera yang dia sebut, kita pun tengok gitu je. Rupanya mentera tu ada dengan jin sekali. Wallahu alam. Kan? Kita pun pakai, letak kat dada, letak kat bahu. Kita cakap aku ni sakit kaki, letak kat lutut, kan? Tengok je. Dulu pakai kain, sekarang pakai semua. Betul lah kan? Tapi kat lutut dia ada tangkal. Contohlah kat pinggang ke apa, wallahu alam. Jadi secara tak langsung dia tak tahu rupanya dalam tu ada tangkal. Tangkal itu sebenarnya mentera-mentera. Kadang-kadang walaupun kadang-kadang permulaannya mungkin ada ayat Quran. Seolah macam ada ayat Quran dibaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah cantik. Rupanya di ujung-ujung dimasukkan resapan-resapan yang ada kait dengan jin. Sehingga kan akhirnya tangkal tadi, azimat tadi merupakan satu perkara yang dikaitkan dengan jin. Maknanya resapan-resapan tadi dipanggil melalui ada jin di dalamnya. Jadi kepercayaan ini perlu diakis. Ya, maknanya kalau ada siapa-siapa yang tangkal ke apa dan sebagainya, marilah kita sama-sama buanglah. Kadang tak tahu tu. Ya, tangkal tersebut walaupun kadang-kadang seolah-olahnya macam cantik, bersih, tapi dalamnya mengandungi amalan-amalan khurafat. Kepercayaan pada tangkal ni. Ya. Ada juga tangkal yang lama, tapi ada juga tangkal yang moden. Tangkal yang moden tu kadang-kadang stiker ke apa kan. Wallahu alam kan. Stiker ni harganya 100. Kata ni stiker ni kalau letak dekat jauh daripada sebagainya kan. Tapi kalau setakat tanpa ayat suci Al-Quranul Karim, kita tengok ni ayat ni untuk ingatan tak ada masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu saya kira tak jadi masalah lah. Tapi yang menjadi masalahnya kalau azimatnya tu, ya, azimatnya tersebut. Ya, mana azimat ataupun amalan yang dikaitkan dengan tukang sihir. Kalau kita buat sendiri tak ada masalah, kita buat sendiri kan. Mesti kain ke apa, baca Fatihah tu tambah sendiri, kita buat sendiri untuk rumah kita sendiri. Itu niatkan keberkatan, ya, dengan ayat suci Al-Quran Karim. Jadi tuan-tuan, amalan-amalan dengan jin ini ataupun dengan sihir ini sebenarnya bukan sekadar bukan hanya merosakkan, malahan ianya boleh menghuru-harakan keadaan kita. Malahan dia boleh menyebabkan kita makin lagi diganggu oleh iblis, kerana kita tahu iblis dan jin itu adalah musuh manusia, dan akhirnya ianya akan mengeruhkan lagi keadaan. Jadi kadang-kadang tangkal-tangkal ni, tangkal kebun lah, tangkal sekolah lah kan, tangkal rumah lah kan. Jadi takutnya kat situ. Tapi kalau kita baca Quran tu, niatkan itu, saya ingat tak jadi masalah lah tuan-tuan. Setakat nak baca ayat Quran kan. Tapi kalau tangkal-tangkal tak payahlah kan. Tak fahaman sampai melibatkan mentera-mentera yang dia sendiri sebut pun kita tak faham kan. Benda dia sebut pangtung-pangtung kan. Kan, kalau kita, ya Allah, berlindung kepadamu ya Allah, semoga rumah ni dijaga, diberkati daripada gangguan iblis, gangguan pencuri. Baca doa sekeliling. Doa ni nampak jelas kan. Baca Quran, ayat kursi kan, pusing, nampak jelas dia punya ni tangkal-tangkal ni tangkal.
Jadi yang dikhawatiri tuan-tuan, yang pengamal perubatan sendiri tu memang dia ada bela jin. Kalau setakat kita-kita ni saja kan, kita-kita baca Quran, baca Yasin, kemudian ambil air kan, itu kita sama-sama tahu keberkatan air Yasin tu kan, mengambil barakah tu saja. Ini kalau yang mengamal tu dia tahu, dia sendiri pun sebenarnya ada yang mendampinginya. Itu maksudnya kan. Sebab itu dikhawatiri kalau dia menggunakan sihir untuk membantu kita, maka sihir itu akan mengganggu kita sekali lah nanti. Dia bukan makin bukan makin membantu, tapi akhirnya dia akan merosakkan kita sekali. Di situ dikhawatiri. Jadi eloklah kalau kita nak menggunakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, gunakan kaedah-kaedah perubatan yang pengamalnya ini merupakan orang yang insya-Allah dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran ataupun menggunakan doa-doa yang baik dan juga tidak mengamalkan sihir. Kita tengok kadang-kadang dia sibuk memagar rumah tak sembahyang maghrib. Kita tengok nak bakar rumah, maghrib tak berisyak dibakar. Dan maghrib ni saya sudah jamak. Jamak pula alasannya sebab dia kena bakar. Maknanya kat situ kita dah nampak dah. Situ pun dah salah dah. Sembahyang yang fardu teras itu pun dia boleh tinggalkan kat situ. Ini contoh, ini bagi contoh. Jadi tuan-tuan, jadi saya kira saya ngupas sedikitlah buku Tanda Sihir dan Kekuatan Roh ini sebagai satu perkongsian, dan insya-Allah saya akan sambung lagi membincangkan tentang beberapa perkara-perkara yang dikaitkan dengan tanda-tanda sihir dan juga jin. Jadi saya kira cukup sampai sini. InsyaAllah nanti saya kaitkan juga dengan amalan bersifat profesional, mak andam. Dalam mak andam pun kadang ada juga ni pendampingan jin menurun. Ni ada kaedah juga menurun ni. Jadi insyaAllah di lain kesempatan kita akan sama-sama kupas berdasarkan pada ilmiah, dan juga bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan haji dan juga puan-puan hajah dipanjangkan umur dalam iman. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.